Bismillahirrahmanirrahim. Khusus bahasa Al-Quran Yusra ni dinama Baqi, bahasa Arab Al-Quran Yusra. Yusra ni nama saya Yusuf dari saya Rahailah. Dan kebetulan dia juga bermaksud mudah. Okey. Dan sejak 2017 dan telah dibengkelkan sebanyak 44 kali sebelum ini. Ini kali yang ke-45. Dan mula 2018 Baqi ini syarikat yang menjalankan dinama Baqi Resources, itu milik saya dengan anak-anak, dan kita kerjasama dengan College Dar Al-Hikmah. Dar Al-Hikmah ini sebuah college pengajian tinggi Islam terawal di Malaysia 1989. Okey. Kalau boleh kasih kecil tu kalau nampak muka saya. Okey. Okey, ini merupakan Profesor Dr. Siddiq Fadil, merupakan tokoh Malaysia 2018 dan juga Presiden kepada College Dar Al-Hikmah. Sekarang ni dia banyak mengajar tentang ijazah pengajian pendidikan awal, tadika sebab dia bawa angkatan berislam lah, Abim dulu, bawa Abim. Okey, dan kini dia wadah orang yang dah lebih 40 tahun dah tak boleh kira belia lagi, dia kira pasca belia, dia panggil wadah. Okey, alhamdulillah. Okey, ini saya. Saya kata tadi saya mula serius memahami belajar Al-Quran setelah saya balik haji. Dan saya ikuti kursus selama 10 bulan. Lepas itu saya kaji lagi dan saya jadi ahli seumur hidup Arabic Syariah Program. Ini merupakan Timur Semulan di Ontario, Kanada. Dia orang Pakistan dan kursus ini pada belajar Nahu untuk jadi tafsir Al-Jalalain dengan Nahu yang kita belajar, yang diterangkan kenapa maknanya gini, maknanya gitu, dan itu yang masih belajar lagi. Dan saya memang saya punya belajar sepanjang hayat. Dan saya masih lagi ni mantan tak berapa tepat, saya masih lagi pensyarah sambilan di part time di UniKL. Saya mengajar subjek bisnes dan juga kelas terakhir mata pelajaran prinsip ekonomi. Saya lah. Saya lebih fokus pada selain daripada mengajar memahami Al-Quran, saya juga mengajar baca Quran. Okey, alhamdulillah. Jadi di sini saya bangunkan kaedah bagi kerana saya yakin dengan ayat ini mana Allah menegaskan bahawa 4 kali Allah ulang dan benar-benar sesungguhnya kami telah mudahkan Quran bagi pelajaran, bagi peringatan. Fahal, maka adakah dari mereka yang nak ambil peringatan, mudakir, nak ambil peringatan. Jadi yang nak tegaskan di sini, yasarnal Quran. Allah telah memudahkan Quran untuk pelajaran. Maksud kalau Allah telah mudahkan, seharusnya mudah untuk faham Quran. Dan
kalau kita hanya setakat baca terjemahan dengan kita baca teks Al-Quran asal dengan tahu maknanya, nanti tuan-tuan dan puan-puan akan sedar berbeza segi pemahaman dan ada berbeza lagi penekanannya. Nanti insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh mengalami sendirilah. Dan apa yang disampaikan Al-Quran itu lebih menyeluruh, kadang-kadang lebih lembut cara dia. Kalau dah diterjemahkan kita baca itu telah ditafsirkan sekali. Maksud selepas terjemah ditafsirkan sekali. Dan kadang-kadang kalau kita bandingkan terjemahan bahasa Inggeris dan terjemahan bahasa Melayu, kadang maknanya tidak berapa selari, kadang tidak berapa selari. Kadang ada 1, 2, 3 tempat kadang bercanggah maknanya. Itu bergantung kepada bagaimana ia menafsirkan ayat itulah. Okey. Alright. Okey, jadi objektif khususnya satu ialah untuk peserta faham konsep sistem nahwu dan syarah serta ciri-ciri utama bahasa Arab untuk bolehkan ia kita memahami kebanyakan, iaitu lebih 90% ayat Quran. Okey, itu yang tujuan yang dibuatkan modul ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya soalan bila masa. Jadi apa yang kita akan belajar selama 6 minggu ini, 12 jam. Pertama kita akan sentuh tentang ciri persamaan dan perbezaan antara bahasa Arab, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kerana untuk menguasai satu bahasa lain, lebih mudah kita bandingkan dengan bahasa yang kita tahu. Kalau dengan bahasa Melayu, okey, atau dengan bahasa Inggeris. Macam saya, dua-dua saya bahasa Melayu, bahasa Inggeris boleh digunakan. Kadang bahasa Arab ni ada 2 ciri. Kadang setengah ciri dia guna bahasa Melayu, setengah ciri dia guna bahasa Inggeris punya nahwu. Tidak mustahil sebab bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris kadang ambil daripada bahasa Arab. Bahasa Arab lebih awal terciptanya atau terjadinya di muka bumi ni daripada bahasa Inggeris khususnya. Bahasa Melayu saya tak pastilah, dia bahasa Inggeris, dia hanya ada betul-betul bahasa yang sekarang ni wujud hanya 500-600 tahun dulu. Bahasa Inggeris sekarang. Dan bahasa Arab kalau kita lihat bahasa Al-Quran ni sama. Daripada di mana Al-Quran diturunkan semasa zaman Rasulullah SAW sampai sekarang tak berubah. Tu bahasa Arab yang paling konsisten dari segitulah. Tetapi jangan terbaca juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, maksudnya setengah-setengah istilah, setengah-setengah bentuk ayat dalam Al-Quran itu, walaupun dia guna bahasa Arab, orang Arab sendiri tidak pernah mendengar perkataan itu sebelum itu. Itu jadi sebab itu kalau Al-Quran itu jadi satu perkara yang memeranjatkan kepada orang Arab, yang mengagumkan mereka. Kerana perkataan itu hanya mereka dengar pertama kali bila Nabi Muhammad SAW membacakan pada mereka. Walaupun mereka faham, dia tak pernah diguna sebelum itu. Okey? Okey. Kedua kita akan kenal ganti nama. Ganti nama bahasa Arab ni, ganti nama ialah macam saya cakap, saya, awak, mereka, dia semua tu kan tu ganti nama lah kan. I, we, she, he, they, them dalam bahasa Inggeris. Kenapa kita belajar ganti nama bahasa Arab dulu? Kerana ganti nama bahasa Arab ni yang paling banyak dalam Quran. Dalam Al-Quran ada lebih 74,000 perkataan. Dan hampir 24,000, 1/3 adalah ganti nama. Dan ganti nama Arab ni hanya ada 12 perkataan berbeza. Maksudnya kalau 12 perkataan ini diulang-ulang sehingga mencapai bilangan 24,000 kali, maksud kita akan jumpa dia 1/3 pada Quran. Jadi 1/3 daripada halaman itu adalah ganti nama atau panggil dhamir, isim dhamir, ganti nama. Dan kita harus senang kenal. Kan kita selalu berbual, kan? Awak, saya, mereka, kami. Kita kenal semua tu.
Dan kita tak perlu hafal pun, kita kenal dulu, kita boleh terbaca, kita akan nampak, lama-lama kita akan kenal. Dan itu dah memberi kita kita boleh faham. Kita boleh faham 1/3 daripada Al-Quran dah. Okey? Lepas tu kita tentang sendi dan kata hukuk bahasa Arab. Dan peranan nahwu mereka. Sendi dan kata hukuk macam bahasa Melayu sendilah ke, di, atas, bawah, kan, kata hubung dan, walaupun, bagaimana, itu dalam bahasa Arab pun diulang-ulang juga. Ulang-ulang juga. Dan bahasa Arab dipanggil haraf, diulang-ulang. Dan item 2 dan 3 itu ganti nama. Kata sendi dan kata hubung ini adalah meliputi paruh pada Quran, 50%. Kata sendi kata hubung ni tak sampai 20 lah. Lebih dari 20 perkataan yang diulang-ulang. Kalau kita lihat dalam Quran macam Gangguan Ustaz. Maaf, Ustaz tak berapa dengar Ustaz sebab ada okey, apa jadi ni Ada yang ada unmute dia. Ni Mariam tu. Mariam tu, Mariam. okey, saya Unmute. Mute kan. Puan Mariam sudah mute. Jadi ada audio. Asing ni semua orang-orang semua tahu apa? Ni semua orang-orang tua yang masuk dalam sini. Ha? Ni Tak, yang puan Cik Jalil. Ya. Tak dengar lagi. Call dia. Okey, maaf Right. Okey. Saya pun dah lama kadang jarang mute-kan. Okey. Alhamdulillah. Okey. Jadi kalau siapa nak tanya, tolong unmute yourself, unmute you punya komputer. Right. Jadi antara item 2 dan 3 meliputi 50% perkataan-perkataan Quran. Okey. Sendi dan kata hubung dalam 20 perkataan. Jadi kalau kita kenal ni dulu, insya-Allah tak susah dah. Okey. Nombor 4, kita akan kenal 3 bentuk kata nama atau noun dalam bahasa Inggeris. Noun, kata nama, isim. Serta terjemahan dalam Al-Quran. Jadi ini yang kita akan mula masuk ke isim. Ini kita akan mula minggu depan. Nombor 5, bagaimana mengenai 3 bentuk kata perkataan fi'il. Lepas tu perbuatan. Jadi kita ada isim, kata nama dan perbuatan. Dan perbuatan kita akan kenal perbuatan yang akan datang, perbuatan yang setelah lepas, perbuatan yang sekarang. Itu kita akan belajar semua itu untuk kenal supaya kita dapat memahami satu ayat itu. Kan satu ayat akan mengandungi 3 jenis perkataan. Kurang-kurang dia ada perbuatan, dia ada kata nama, dia ada juga sendi dengan dia panggil ganti nama, isim dhamir. Right? Dan kita akan belajar tentang nahwu. Nahwu ni modul 5, ini minggu keempat. Kita akan mula dengan ni. Gangguan. Okey, tak apa. Okey, kita akan mula dengan nahwu pada minggu 3 dengan keempat. Lepas tu kita akan mula kenal apa itu nahwu. Iaitu mengapa baris huruf terakhir perkataan berubah-ubah. Dan kalau Al-Quran kita nampak, sekarang kita baca ada Allah ha, ada Allahi, ada Allahu, kan? Belakang dia huruf terakhir itu bunyi a, i dengan u. Itu nahwu. Kenapa baris belakang tukar jadi a, u, a, i? Itu nahwu. Itu untuk menunjukkan peranan perkataan tersebut dalam ayat. Kita akan belajar tentang itu. Okey. Dan nombor 7, bagaimana kita kenal 2 frasa
perasa iaitu dua perkataan yang digabungkan sebagai satu makna. Itu kita hanya belajar dua jenis saja. Itu yang paling baik dalam Quran, iaitu mudhaf bidhaf ilaih dengan mausul sifah. Itu yang kita akan kenal. Bagaimana kita kenal nanti. Dan nombor 8 kita akan mengenal dua jenis ayat. Dua jenis ayat, ayat perbuatan dengan ayat kata nama. Dan ini kita akan tahu ciri-ciri apa yang perlu dicari, apa yang perlu dikenali supaya kita dapat memahami ayat tersebut dengan lebih jelas. Okey. 9 dan 10 lebih kepada tambahan kata sendiri haraf khusus. Ni perkara 9 ni banyak saya akan maklumkan atau beritahu daripada 1 hingga 8. Saya akan terangkan, tapi 9 ni untuk ulang kaji dan 10 ni pada modul 8 lah. Modul 8 dia lebih kepada maklumat tambahan. Kalau tak dibincangkan pun boleh baca nota dan insya-Allah faham. Okey? Ada soalan setakat ni? Kalau tak ada, kita teruskan. Right. Kenapa belajar bahasa Al-Quran? Okey, pertama untuk tingkatkan mutu ibadah. Kalau kita faham apa yang kita baca, sama ada kita baca mushaf, kita baca Quran, baik dalam solat atau luar solat, ia memberi kesan yang cukup berbeza. Kerana kita dapat menghayati ayat Quran. Ada seorang ulama besar, saya lupa namanya, tak siap saja. Ibrahim bin Idham, tak siap saya. Dia berkatakan tadabbur Al-Quran itu dalam solat. Maksudnya kita nak tadabbur Quran itu dalam solat. Maksudnya bila kita baca kalimah-kalimah Allah di depan Allah dalam solat, maka kita punya keinsafan atau kita punya sense of being there, kekhusyukan tu. Kita baca kalimah Allah di depan Allah dan kita tahu maknanya. Situ baru akan timbul rasa, dia punya rasa kelazatan, rasa nyeluk, dan hingga kita boleh, kalau kita lalu ayat-ayat sendiri, ayat-ayat yang minta kita untuk berfikir tentang masa depan kita, sama ada kita ke neraka ke syurga ke, atau gambaran neraka, gambaran syurga, sehingga kita boleh menitiskan air mata. Baik dalam doa sekalipun, kalau kita doa dalam bahasa Arab, kita tahu makna, kita boleh berdoa dengan lebih khusyuk dan lebih penghayatan, dan mudah-mudahan itu meningkatkan mutu ibadah kita di sisi Allah. Itu akan datang ganjaran daripada hasil daripada ibadah kita itu. Kalau dikatakan inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan fahsyat dan munkar, itu jadi hasilnya nanti. Okey? Dan juga sebagai motivasi agar merasa lebih kelazatan membaca Al-Quran. Subhanallah, kalau kita boleh baca Quran dan kita faham maknanya, tak nak berhenti baca. Kalau boleh. Sampai habis satu surah atau satu cerita pun tak nak berhenti. Kan? Lebih lagi kalau dalam solat. Dalam solat, kalau baca sembahyang sunat, qiyamul lail ke, tarawih kan, boleh pegang mushaf. Bacalah pegang mushaf. Sekarang kita ada phone senang aje. Kan, boleh angkat satu jari, boleh baca phone. Dan itu cuba nanti kalau dah boleh faham, dan insya-Allah cukup beza. Okey. Dan juga untuk batu loncatan untuk menguasai bahasa Arab secara umum. Saya kata tadi bahawa kita akan belajar nahwu, dan itu untuk baca kitab. Tapi kalau kita dengar ucapan cepat orang Arab, tapi memang bahasa Arab biasa dengan bahasa Al-Quran lain. Struktur ayat dalam Al-Quran dengan struktur orang berbual di luar lain. Tetapi tetap kita boleh faham apa yang dikata, walaupun tak 100%.
Kita boleh lepas. Itu sebagai satu pelajaran. Jadi kalau lepas kita boleh menguasai nahu dan kita baca Quran dengan baik dan tahu makna, kita boleh pergi ke kelas bicara Arab untuk komunikasi. InsyaAllah lebih mudah. Itu menjadi cerita saya lepas ni. Belum sempat lagi. Sekarang saya masih fokus untuk siapkan buku saya dan kita tangguhlah sedang dalam proses untuk siapkan buku panduan mudah memahami Al-Quran. Itu insya-Allah saya target dalam masa terdekat. Dah siap dah dia punya teks sudah banyak tapi nak kena detailkan contoh-contoh tu makin banyak masa dan banyak cabaran. Okay, alhamdulillah disambung. Hai, kita mula di sini. Okey, jenis-jenis perkataan. Kita akan bandingkan bahasa Arab dengan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Kita lihat di sebelah kiri bahasa Melayu, kita ada kata nama. Kata nama untuk mereka yang dah lama tinggalkan bangku sekolah kan. Kata nama ialah benda, semua benda. Buku, pen, cawan, surat khabar, televisyen, pokok, matahari, itu benda. Itu kata nama. Okey. Kata ganti nama ialah ganti nama. Nama yang kita untuk gantikan orang. Kalau diri saya lah ganti nama pertama kan. Ganti nama kau kami. Kau ganti nama kedua awak, orang yang di depan kita. Kita bercakap dengan seorang di depan kita panggil awak atau engkau atau kamu. Okey, itu ganti nama kedua. Ganti nama ketiga ialah orang yang tiada depan kita cakap pasal kita cerita pasal orang ketiga. Dia tu mereka kan. Itu orang ketiga, itu ganti nama. Lepas tu kata adjektif ialah rupa nama atau rupa kata. Rupa nama lah. Cantik, lawa, besar, kecil, pandai, cantik, kan? Hitam, putih. Itu kata adjektif. Itu ada kata nama khas. Kata nama khas lah. Seperti nama macam Yusuf, Salim, kan? Khadijah, itu nama khas. Kuala Lumpur, Menara KLCC, KLIA, itu nama-nama khas. Amerika, Indonesia, itu nama-nama khas. Itu satu kata nama. Kalau ada bahasa Inggeris tu dipanggil noun, pronoun, adjective, adverb. Yang lain. Dan ini 4. Tapi dalam Arab semua ni dipanggil isim. Tak kira. Sama ada ya kata nama, adjektif apa semua dipanggil isim. Isim pun kalau dari nama kita daripada nama, isma, isim, kan? Ma'is muka sama lebih kurang. Isim panggil isim. Kata nama. Jadi kalau kita kata nama, ganti nama ataupun adjektif tu dalam bahasa Melayu ada 4. Dalam bahasa hanya 1, isim saja. Satu. Begitu kita ada kata perbuatan. Verb dalam bahasa Inggeris. Selalu dalam bahasa Inggeris verb kita ada past tense, present tense, future tense ataupun kita ada macam go, went, gone, kan? Go, went, gone. Itu kalau bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu dia tak adalah tunjukkan kalau dia pergi, dia akan pergi, dia sedang pergi. Itu tak banyak beza. Di bahasa Melayu tak banyak beza dari segi bahasa Inggeris. Di bahasa Arab pun ada macam bahasa Inggeris, dia bunyi dia berbeza. Okay? Bunyi dia berbeza. Kata perbuatan. Dan kita ada haraf lepas tu ada kata sendi nama, kata hubung. Kalau kata sendi nama ni ke sekolah, ke di dalam. Okey, daripada itu sendi. Ya. Kalau kata hubung dan walaupun, walau bagaimanapun, itu jika, itu kata hubung. Dalam bahasa Inggeris preposition dengan conjunction lah kan. Bukan harfur jar. Ya, maaf. Harfur jar. Harfur jar salah satu. Harfur jar salah satu. Dia ada banyak jenis haraf. Ada 4 jenis haraf kalau nak ditekankan. Jadi itu kalau kata sendi itu harfur jar.
kata sendi. Jadi walaupun dia sebagai haraf, kita kena bezakan kata sendi, kata hubung. Kerana kalau kata sendi dibagai harful jar, kita akan tahu nanti dia akan menjadikan isim yang datang selepas harful jar ni atau harf sendi ini, dia akan menjadi berbaris bawah pada huruf terakhirnya. Okey? Kata hubung lebih kepada haraf nasab biasanya. Kadang tidak ada apa-apa kesan. Dia akan membaris ataskan isim selepasnya. Okey, itu nahu lah. Jadi kalau kita bandingkan, bahasa Arab hanya ada 3 jenis perkataan yang kita perlu risau. 3 jenis perkataan. Dipanggil bahagian-bahagian ucapan lah. 3 jenis perkataan, iaitu isim, perbuatan, isim, fi'il dan haraf sendi. Kalau bandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, kita kena olah, kita faham 7 jenis perkataan. Jadi, itu yang buat bahasa Arab lebih mudah untuk difahami konsep dan sistemnya. Okey? Kalau bahasa Inggeris satu bahasa yang paling celaru. Dan kita lebih faham bahasa Inggeris, bahasa Arab kita ni masalahnya. Sebab sistem pembelajaran kita tak tekankan bahasa Arab, tekankan bahasa Inggeris. Okey, jadi itu tak boleh persalahkan siapalah. Itu menjadi sejarah kita. Okey, ada soalan? Tak ada, kita terus. Ustaz. Ya, silakan. Kata perbuatan itu ada istilah dipanggil kata kerja, sama kah Ustaz? Sama. Kata Sama. perbuatan, kata kerja sama. Okey. Kata kerja. Sama. Saya pun tak tahu istilah. Saya dulu belajar bahasa Melayu di Singapura. Lain istilah diguna. Saya datang Malaysia, masalah saya belajar masuk ITM masa tu, dan ada peperiksaan matematik. Matematik exam periksa, ada istilah saya nombor perdana. Saya ingat apa nombor perdana, saya tak tahu. Saya dah belajar, saya tahu, tapi tak tahu apa istilah tu. Saya panggil invigilator, lecturer tu kan. Apa makna saya tak tahu. Dia tak nak cakap. Mana boleh cakap? Saya belajar di Singapura, saya tak tahu apa term ni. Dia cakap nombor perdana, prime numbers, baru saya tahu. Jadi itulah masalah kadang-kadang istilah. Jadi kalau itu saya tanya. Terima kasih Tuan Haji. Okey, alhamdulillah. Sekarang ini pembukaan nahu. Nanti kita akan apa yang kita akan belajar nanti selama 6 minggu ni ialah untuk mengenal peranan perkataan dalam ayat. Peranan perkataan dalam ayat. Kalau kita tengok ayat Quran, kita akan tengok kalau untuk nahu tu kita tengok huruf terakhir perkataan. Jadi huruf terakhir, kalau setengah orang dia tak tahu mana hujung, mana mula perkataan tu. Tapi lama-lama kita akan tahu lah kalau kita dah baca selalu kan. Jadi itu yang pentingnya kalau nak ambil kursus ni, saya minta orang yang baca Quran selalu. Jadi kalau tengok pada ni, kita ada izqala yusufu la ajli abi ya abad. Kalau tengok huruf terakhir dia, lam ni berbaris atas. Ini huruf terakhir. Qala dah satu perkataan, dia telah berkata. Lam tu berbaris atas. Yusufu fa berbaris dhammah. Ni fathah, ni dhammah. Istilah pun kadang-kadang orang lama-lama macam saya belajar tu, baris depan, baris atas, baris bawah. Tapi sekarang ni fathah baris atas, dhammah baris depan. Untuk biasakan diri. Dan li abihi, ha ni berbaris kasrah, baris bawah. Jadi kenapa dia punya baris huruf terakhir dia? Tengok, ta ni baris bawah. Jadi itu menunjukkan nahu. Itu dikata belajar nahu. Maksud itulah menentukan atau menunjukkan peranan perkataan tersebut dalam ayat. Sebab untuk tahu makna satu ayat tu, kita kena tahu peranan setiap perkataan kan. Itu yang memberi kita menunjukkan kita peranan perkataan itu dalam ayat. Okay. Contoh dalam bahasa Inggeris, kalau kita kata I gave him his book, he thanked me. Ya, saya beri dia buku dia berterima kasih pada saya kan. Kalau tengok, kalau I give him ni jadi objek pada give kan. Dan his book, buku dia, dan he menjadi yang melakukan perbuatan atau sebagai subjek. Kalau him ni jadi objek.
Yang melakukan perbuatan dipanggil subjek. Yang diperlakukan perbuatan ke atas dia ialah objek. Yang ni panggil possessive atau pemilikan. Dan bentuk dia berbeza. Him, his dengan he. Tiga bentuk perkataan tapi rujuk pada yang sama, pada seorang lelaki. Jadi itulah nahu dalam bahasa Arab. Cuma dia punya huruf baris huruf terakhir akan berubah. Kalau bahasa Inggeris, ia hanya berlaku pada pronoun atau kata ganti nama untuk he dengan she. Terhad pada tu saya rasa je, we atau kata nama lah, ganti nama yang akan berubah. Di dalam bahasa Arab, hampir semua isim, semua kata nama akan berubah baris huruf terakhirnya bergantung kepada peranan dia. Sama ada ia menjadi objek atau subjek atau pemilikan. Itu istilah kita akan belajar nanti. Kalau dia jadi objek, dia panggil mansub. Kalau dia jadi pemilikan, dia panggil majrur. Dan kalau dia subjek, dia marfu'. Ini kita akan ulang nanti insya-Allah. Ini kita just pendedahan. Jadi kita akan terus kepada pendedahan kita ialah untuk memahami sistem nahu. Okey. Jadi sebelum kita teruskan, istilah ni saya harap semua dah biasa. Kalau fathah baris atas, kalau fathah taini baris dua atas, tanwin tanwin. Lepas tu kasratun baris bawah, kasratani tanwin tanwin bawah, dan dhamma baris depan dan dhammatani tanwin. Jadi ini istilah saya akan sebut kalau pakai kasrah fathah dhamma. Itu semua tak ada masalah istilah ni insya-Allah. Dulu saya belajar depan atas bawah aja. Okey. Right. Okey, sekarang kita mula. Perkataan yang berulang-ulang. Perkataan yang berulang-ulang. Okey, saya akan stop recording sini, saya buat recording baru.